وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Hadirin hadirat muslimin muslimat sidang jemaah yang dikasihi. InsyaAllah pagi ini kita sama-sama lihat dan muzakarah sama-sama mengenai bab kelebihan ilmu dan ulama, ya. Kita pasang niat insya-Allah kita duduk daripada awal sampai akhir majlis, ya. Insya-Allah, ya. Tak payah fikir nak makan apa, insya-Allah dah disediakan, ya. Jadi kita bagi tumpuan dengan baik, ya. Jam pun tak perlu dilihat, ya. Cukup saya yang lihat jam, ya. Tuan-tuan tengok saya aja, ya. Sebab ada kelebihan kalau tengok yang sebelum ni pernah sebut, ya. Dan menelek engkau kepada muka orang alim terlebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan dengan dia di dalam sabilillah, ya. Jadi kita dengar dengan apa? Dengar dengan pakai apa dengar? Dengar dengan mata. Dengar dengan, pernah sebut sebelum ni, dengar dengan mata, Sebab kalau mata terbuka, maka telinga pun terbuka. Kalau mata tertutup, automatik telinga pun tertutup, ya. Jadi dengar dengan mata, ya. Baik, kita sambung. Sebelum ni ada disebutkan nanti dalam muka surat 58 kisah Barsisah, yang sebelum ni. Ini mengenai apabila seseorang itu beribadat, ya. Sebelumnya dibawa satu hadis, satu orang alim yang faqih terlebih payah atas syaitan tipu dayanya daripada 1000 abid yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya, yang jahil lagi wara', ya. Seperti kisah Barsisah yang lagi akan datang.
Nanti di muka surat 58 nanti ada satu kisah dibawa, kisah Barsisah, seorang ahli abid, ahli ibadat di zaman Bani Israel yang akhirnya dia mati dalam keadaan kufur pada Allah. Dan sabda Nabi SAW, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib. Kelebihan orang alim atas orang abid seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang. Sebab kita akan jumpa manusia ataupun jenis orang yang ibadah, ya, meniru-niru gaya ahli abid, ahli ibadah daripada segi pakaiannya, daripada segi amalannya, tapi hakikatnya dia satu orang yang jahil. Di zaman-zaman ulama terdahulu pun banyak orang begitu. Zaman Imam Ghazali rahmatullah alaih, ramai abid-abid palsu ataupun sufi-sufi tiruan. Dia menggayakan dengan pakaian-pakaian orang sufi, dengan jubahnya, dengan serbannya, ya, dengan janggutnya, sehingga Imam Ghazali mengkritik mereka ini, ya. Di zaman Imam Ghazali mengkritik sufi-sufi palsu ni yang merosakkan ini, mengkritik mereka. Kenapa? Kerana zaman itu tok-tok sufi ni boleh cari makan lah istilahnya. Jadi dia mencari makan dengan gaya-gaya begitu. Orang datang minta tolong, minta doa, minta air penawar. Jadi cari makan dengan gaya begitu. Jadi dikritik oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih ketika itu. Ya. Jadi sampai mutaakhir ini, orang-orang yang menentang sufi, mereka menggunakan ayat Imam Ghazali. Dia kata Imam Ghazali, tengok Imam Ghazali pun kutuk ahli sufi, dia kata. Padahal Imam Ghazali mengutuk sufi-sufi palsu ini yang merosakkan sufi-sufi yang tulen, ya. Jadi orang alim itu di sisi Allah, kenapa orang alim ini? Alim ini kalau segi bahasa tahulah, ya. Tapi apabila daripada sudut agama, alim itu dia lebih banyak mengetahui hal-hal perkara yang berkaitan dengan agama, maka kita panggil dia orang alim, ya. Yang abid ini dia rajin ibadat sahaja, tapi mungkin bab hukum, bab sah batal, halal haram tak berapa nak kemas, ya. Ada satu kisah itu mungkin pernah diceritakan di sini, ya. Dua orang saudara yang seorang itu ibadat, abangnya, adiknya pergi belajar ilmu. Abangnya masuk gua ibadat, ya. Maka dah tempoh yang lama adiknya ziarah abangnya. Tengok abangnya pakai kalung ada tengkorak. Maka adiknya tanya, itu apa? Abangnya cerita, masa dia tengah ibadat dalam gua, lalu tikus, ya. Tikus Tikus kan dia kan suka berulang alik lalu gitu depan dia sembahyang. Jadi mengganggu kekhusyukannya. Maka diambil kayu, dipukul tikus itu mati. Setelah mati tikusnya rasa bersalah. Aku membunuh seekor makhluk Allah tanpa, maksudnya tikus tu tak salah, aku yang salah bunuh dia. Rasa bersalah begitu. Nampak macam bagus. Betul. Rupanya ada tipu daya syaitan pada dia sebab dia bukan alim, dia abid. Maka bukti penyesalannya diambil bangkai tikus tu dikalungkan. Ya. Jadi dia beribadat dalam keadaan begitu sampai jadi tengkorak. Agak-agak sah tak ibadatnya tu? Segi hukum tak sah lah ibadat bersama bangkai. Betul?
Tapi kerana dia tidak alim, dia abid saja, ahli ibadat saja tapi tak tahu hukum. Habis berapa lama dia ibadat begitu, ditolak ibadatnya kerana bersama bangkai. Nampak? Itu contoh abid. Ya. Dan dikehendaki dengan kelebihan itu, orang alim ini melebihi ahli abid yang jahil ini, banyak pahalanya dan ditinggi darjatnya pada akhirat. Ya. Dan pada setengah riwayat, seperti kelebihanku atas umatku, Nabi kata, kelebihan orang alim ni seperti aku dan umatku. Maknanya nak bagi tahu perbezaan yang sangat jauh. Ya. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW bersabda, Allahumma ighfir lil muallimin wa barik lahum fi abdaihim wa atil fi a'marihim. Hai Tuhanku, Nabi berdoa, ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar, dan beri berkat olehmu pada badan mereka, dan panjangkanlah olehmu pada umur mereka itu. Ya. Nabi doa untuk al-ulama warasatul anbiya ini, ya, supaya Allah beri ampun, ya, kerana yang namanya ulama, guru, ustaz ini pun manusia, ada dosa, ada kesilapan, kesalahan, ya. Kalaulah tiada, ya, kalaulah yang namanya ustaz tu betul aja, ya, takkan Nabi nak minta ampun, sebab betul tak payah minta ampun. Ini pun Nabi doa, ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar, dan beri berkat pada badan mereka, minta sehat, ya. Kalau ulamanya sakit aja, ya, yang nak dengar ramai ni, duduk kuliah subuh, ustaznya tak datang, ya, sakit panjang, ya, tak jadi juga, ya. Jadi perlu juga kesihatan. Jadi kita penting juga bagi kita yang digelar murid ataupun yang menimba ilmu ini, doakan guru-guru kita, ya, ustaz-ustaz kita yang kuliah ni, kita doakan mereka, ya, sebut nama mereka. Jangan sampai duduk kuliah nama ustaznya tak tahu, ya. Nama ustaznya kena tahu, ya, supaya minta didoakan, ya, tahu tu supaya boleh didoakan. Bukan tahu namanya supaya dingumpati belakang pula, ya. Didoakan, ya. Doakan untuk guru-guru kita. Antara doa yang cepat diterima oleh Allah, tidak ada hijab, ya, makbul, ialah doa satu orang mukmin kepada saudaranya dalam keadaan dia tidak tahu dia didoakan. Itu antara doa yang cepat Allah terima. Ya. Dan Nabi doa lagi minta panjangkan umur mereka ni, orang yang mengajar. Kalau tak nanti jadi macam Piramli, gurunya mati dulu, tak sempat habis. Ya. Jadi minta umur panjang ulama-ulama ni supaya dapat mendidik umat masyarakat, ya. Kenapa? Kalau satu kampung kita ini jumlah orang jahil lebih banyak daripada jumlah orang yang tahu, yang belajar, maka dia akan mengundang murka Allah pada kita, pada tempat kita ni. Orang jahil kampung ni lebih banyak daripada orang-orang yang belajar, yang tahu. Dia mengundang murka Allah. Apabila mengundang murka Allah, kampung tu berpotensi untuk didatangkan, ditimpa musibah. Ini kesan buruk, ya. Jadi penting, pertama sekali penting orang-orang awam, masyarakat awam dihubungkan dengan ulama, guru-guru, ustaz-ustaz. Maknanya untuk apa? Untuk merujuk, ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan hukum.
Itu tujuan orang awam perlu berhubung dengan ulama ataupun ustaz-ustaz ini. Tujuannya itu. Hari ini usaha orang-orang yang batil, usaha-usaha mereka untuk memisahkan, menjauhkan orang awam dengan para ulama. Sehingga orang-orang awam jadi jahil. Apabila jahil, peratusnya lebih banyak, maka mengundang murka Allah. Apabila mengundang murka Allah, maka berpotensi untuk turunnya musibah bala di tempat itu. Ini kesan buruk. Jadi kita cuba tingkatkan, pertama sekali hubungkan saudara-saudara kita, mereka terutamanya dengan surau tempat kita ini. Ini tempat platform yang dibuat untuk menimba ilmu dengan tanpa ragu. Ya. Kalau kita duk pergi cari sendiri di ceruk mana tak tahu ada tok guru mana tu, mungkin diragui, ya. Jadi paling selamat ni, dah disediakan tempatnya surau masjid, guru-guru yang ya bercakap di depan ini tak diragui, maknanya ya ditauliahkan dan sebagainya. Baik. Dan daripada Umamah, daripada Nabi SAW bersabda bahawasanya Allah Ta'ala dan malaikat dan ahli langit dan ahli bumi dan ikan di laut mensalawati, memohon ampun mereka itu, iaitu meminta ampun mereka itu atas orang yang mengajar akan manusia dengan kebajikan. Nampak? Jadi kalau yang mengajar pun ya dapat kelebihan ini, begitu juga yang mendengar, yang belajar. Kenapa? Adanya orang mengajar itu sebab adanya yang belajar, betul? Takkan mengajar tak ada orang. Ya, sebab adanya yang menuntut itu. Menjadi wujudnya yang namanya guru mengajar itu. Sebab ada penuntut. Ya. Sebab itu dalam riwayat yang lain, orang yang belajar ilmu pun, ya, bukan yang mengajar saja, yang belajar pun. Yang hadis sebelum ni menyebutkan kalau dia mati, dikira mati syahid, orang yang belajar ilmu. Maksudnya dia dikira belajar ilmu sampai mana? Sampai sebelum dia balik ke rumah dia semula. Kalau tuan-tuan tadi datang, tahu lepas solat subuh ada kuliah subuh, memang duduk tu niat nak duduk majlis ilmu, ya. Niat belajar maknanya, niat belajar. Maka kita dalam period belajar lagi sampai balik rumah, sampai rumah baru dikira habis. Kalau dalam perjalanan balik rumah meninggal contoh, dia dalam masih dalam kategori belajar lagi tu, dapatlah kelebihan mati syahid. Walaupun namanya mati syahid semua ingin, tapi masih takut lagi. Ya, harap-harap hidup lagi, jangan mati dulu. Ya. Sebab apa? Sebab rasa masih kurang, ya, betul. Masih kurang, tak cukup lagi, imannya tak berapa mantap, amalnya tak berapa nak banyak, ya. Jadi antara tujuan kita duduk dalam majlis-majlis ilmu ni supaya berlaku peningkatan keimanan, amal kita ni, kita dengar-dengar nasihat-nasihat ini, bertambah kita untuk semangat beramal, dekatkan diri pada Allah, ya. Kalau duduk dalam majlis ilmu tak ada rasa penambahan iman dan amalannya, tak ada rasa, ya. Maksudnya makin duduk majlis ilmu, semangat nak menambah amal tu tak wujud, ya. Tak tahu majlis apa ya duduknya. Maka saya sarankan tinggalkan majlis tu. Ya. Cari majlis yang boleh menambahkan ketakutan kita pada Allah, ya. Tambah pengetahuan ilmu, semangat untuk amal.
Kalau tak, tinggalkan. Ya, sia-sia. Jadi duduk majlis yang boleh menambahkan takut pada Allah, iman meningkat, ya. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, barang siapa kasih bahawa menilik melihat kepada pemerdekaan Allah Ta'ala daripada api neraka, maka telik olehmu kepada orang yang belajar ilmu. Maka demi Tuhan diri Muhammad dengan tangan kudratnya, ini sumpah, tiada daripada orang yang belajar ilmu yang pergi datang kepada penat orang alim. Maknanya ini satu bentuk konsep belajar, ya. Konsep belajar ni muridnya yang pergi jumpa guru tu. Maksudnya pergerakan murid itu. Kalau orang dulu-dulu kita dengar pergi naik basikal, kayuh, pergi cari nadah, ya, tuan guru jumpa. Itu konsep belajar, ta'lim dipanggil konsep belajar, murid datang pada guru. Betul? Itu konsep yang betul, kaedah yang betul. Formula yang paling betul belajar ni murid yang datang pada guru. Itu konsep dia. Tuan-tuan pernah tengok cerita Harry Potter tak? Hah? Tapi pernah dengar cerita tu? Zaman kita, zaman tuan-tuan mungkin kita tu agak baru lah. Harry Potter. Kalau nak suruh anak-anak tuan-tuan tengok boleh, tapi tuan-tuan kena kupas lepas tu. Ya. Antara cerita yang ada dalam Harry Potter tu apa antara cerita yang boleh diambil secara kebaikannya, ya, bukan ilmu sihirnya tu, ya. Kalau tuan-tuan perasan cerita tu nanti, ni nak cerita kaedah belajar ahli sihir di filem Harry Potter tu. Tuan-tuan perasan tak? Muridnya bergerak pada gurunya semua. Kalau tuan-tuan perasan, ya. Semua pelajar-pelajarnya pergi tempat gurunya. Nampak tak? Itu konsep yang tepat yang dibuat dalam filem itu. Konsep belajar yang betul maknanya. Tapi dia ajar kita cara belajar yang salah. Kalau tengok cerita Harry Potter tu, bergerak, murid tu bergerak pergi tempat bilik guru-guru mereka. Itu dia punya cara dia. Tapi nak ubah tu agak susah sikit lah. Sebab kita dah terbiasa dengan kaedah yang ada sekarang. Nak ubah. Mungkin kalau nak ubah kena cakap, kena tiru cerita Harry Potter, mungkin kena cakap begitu. Ya. Itu segi sudut yang baik, yang betulnya yang ditunjukkan dalam filem itu kaedah murid datang pada guru. Kaedah belajar. Sebab tu semua jadi tu. Jadi tukang sihir semua hebat sebab kaedahnya betul. Ya, ilmunya menjadi istilahnya. Ni nak cerita kaedah yang betul. Kenapa pentingnya kaedah ataupun cara yang betul dalam sesuatu perkara ni cukup penting. Memberi kesan pada sesuatu benda itu. Kalau kita nak buat kek, ya, bahan betul lah, tapi cara salah, dia tak jadi kek, dia jadi lempeng nanti. Masalahnya apa? Bukan masalah bahannya, masalah caranya salah. Betul tak? Itu nak bagi tahu penting cara yang betul ini. Banyak perkara, kalau caranya salah, makan ubat. Doktor kata makan 2 kali sehari sebelum dan selepas makan. Kita malas, makan sekali terus telan 3 biji. Cara salah, tak ikut yang disarankan. Dia tak jadi sembuh, jadi makin penyakit. Sebab caranya salah. Ubat dah betul dah. Nampak? Ini nak bagi tahu pentingnya cara yang betul. Ya. Okay. Apa dia kata tadi? Belajar ilmu yang pergi datang.
Maksudnya murid tu pergi datang kepada penat sampai dia rasa penat. Pergi berjalan menuntut ilmu balik, pergi lagi balik, penat, rasa penat itu. Semua yang rasa penat dia pergi balik itu murid ini nak belajar ilmu tu, melainkan di surat ditulis Allah baginya dengan tiap-tiap langkah penat dia tu pergi langkah. Tiap-tiap langkah dia tu Allah tulis ibadat setahun. Dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap langkah itu mahligai dalam syurga. Besar ni. Dan berjalan ia di atas bumi dan bumi minta ampun baginya. Bumi ni makhluk Allah. Allah yang cipta bumi. Bumi kenal siapa yang berjalan nak menuntut ilmu, siapa yang berjalan dengan niat yang jahat, bumi tahu. Jadi kalau dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan niat yang betul, niat nak belajar, maka bumi pun minta ampun, doakan keampunan untuk dia. Dan riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, barang siapa belajar satu bab dari ilmu yang dapat manfaat dengan dia pada akhiratnya dan pada dunianya, nescaya terlebih baik baginya daripada umur dunia 7,000 tahun. 7,000 tahun tu dia hidup, puasa pada siangnya dan sembahyang pada malamnya. Lagi makbul amalannya, Allah terima puasa siang hari dia, ibadat malam hari Allah terima semua tu. Tidak mardud, tidak tertolak. Tapi orang yang belajar ilmu, satu bab daripada ilmu yang dia dapat manfaat akhirat dan dunia itu lebih baik daripada itu, nak beritahu. Ya. Bukan menolak tidak bagusnya ibadat itu. Dan jangan kita pula berpada dengan duduk majlis ilmu, tinggalkan ibadat. Aku dah cukup dah, dia kata. Aku duduk macam gini pun dapat ibadat pahala siang malam, tahajud pun tak bangun dah. Ini tak betul juga ni. Kena tipu syaitan juga begitu, ya. Jadi tujuan hadis ataupun disarankan diberi kelebihan seperti itu, ya. Kalaulah kita belajar sahaja pun Allah SWT beri kelebihan seperti itu, lebih-lebih lagi kalau ditambah dengan ibadat-ibadat, ya, yang lain. Bukannya supaya ibadat yang lain tu ditinggalkan. Bahkan kalaulah dia sibuk dengan ilmu sehingga tidak sempat, contohnya, ya. Contoh dia nak kejar ilmu ni sampai dia tidak sempat solat sunat, tak sempat doa yang panjang, ya. Kerana untuk dapatkan masa belajar dengan baik itu, maka sehingga kan disebut orang yang contohnya belajar Quran, dalam hadis sebut orang belajar Quran dia sibuk dengan Quran sehingga tak sempat nak berdoa yang panjang, nak minta banyak tak sempat, tapi kerana sibuk dengan Quran, maka Allah kabulkan semua permintaan dia. Nampak? Dengan dia sibuk dengan ilmu tadi, sehingga tak sempat. Bukan sengaja tinggal, dia tak sempat sebab sibuk dengan ilmu. Jangan kita action buat-buat sibuk pula. Jadi kita tak berapa sibuk sangat, ya. Jadi ada masa nak solat sunat, ada masa, ya. Kita atur kita punya jadual kita. Kita ni dah masuk tahun baru hijrah, ya. Masih dalam Muharram lagi ni, betul? Hujung Muharram dah kita ni. Biasa bercerita pasal tahun baru ni, azam baru biasa cerita, ya. Jadi kalau nak ikut yang tepat, bulan hijrah lagi tepat daripada bulan Januari, Februari. Segi kiraan alam punya putaran tu, hijrah tu lagi tepat. Dia punya pusingan dia, betul, sebab dia berkait dengan bulan, ya.
Kalau tengok bulan mengambang itu, kita tahu ini bulan hijrah dah tengah dah. 13, 14, 15 ni bulan mengambang. Itu lebih tepat. Dalam kita nak menentukan tanaman pokok pun ikut bulan hijrah. Ya. Tanam pokok waktu bulan terang lebih sesuai ke sebelum bulan terang. Itu ada kiraan dia. Bukan main tanam aja. Ya. Sebab cahaya bulan ni penting untuk pokok-pokok, khususnya pokok yang berbuah. Ya. Ni nampak tak kiraan tu? Jadi kalau nak pasang azam-azam baru pun sesuai bulan hijrah. Ya. Tapi kita kadang bulan hijrah yang tak ingat ni. Ya tahu tak? Tak ingat ni tarikhnya. Tak berapa ambil berat kita. Jadi bulan hijrah ni, kita masuk dalam bulan baru, bulan hijrah ini. Jadi azam-azam baru, antaranya kita perbaiki amalan-amalan kita susun semula. Ya. Kalau dulu sebelum ni, dalam jadual harian kita ni tak masuk contohnya bacaan Quran. Jadi kita atur dalam sehari bila waktu untuk Quran saya, ya. Untuk zikir saya, ya. Untuk solat-solat sunat saya, kita masukkan dalam jadual harian kita. Apabila bercakap pasal amal, perkara yang paling bermasalah dalam amal ni apa? Istiqamah, betul. Istiqamah ni masalah besar. Nak berterusan dalam amal ini paling berat. Apa kunci dia ni? Ya. Kunci istiqamah ni apa? Istiqamah maksudnya apa? Mengikat amal dengan waktu. Ya, ikat dia. Selagi kita tak mengikat amal dengan waktu, selagi itu kita boleh terlepas. Ya. Kita akan bertangguh-tangguh. Nantilah. Boleh lagi ikut. Apabila ada sifat bertangguh-tangguh pada kebaikan, di situ syaitan akan ambil peluang untuk rosakkan kita sehingga terlebur amal kita hari itu. Tapi kalau kita ikat amal dengan waktu, contoh, ni waktu 7:30 sampai 8. Ini waktu zikir saya. Apa-apa pun saya kena habiskan zikir saya waktu ni. Semua tak boleh kacau. Ya. Yang lain semua nanti. Orang nak ajak ngopi ke nanti je. Ini saya habis zikir saya. Maknanya kita dah ikat amal tu dengan waktu tu. Dah. Tak ada apa yang boleh ganggu kita. Tapi apabila kita tak ikat, dia akan mudah terlepas. Menangguh-nangguh akhir sekali. Dan akhir sekali pasal itu sebelum tidur, dalam sehari kita kena muhasabah di situ sebelum tidur. Apa checklist semula, apa amal saya yang belum selesai hari itu punya amal. Pagi tadi telajak, maknanya orang ajak ngopi, zikir tak sempat, maka habiskan sebelum tidur tadi. Ya, top up semua yang amalan harian kita dalam jadual kita yang kita tak dapat dan tak sempat buat kerana tangguh-tangguh tadi, kita habiskan sebelum tidur. Itu muhasabah sebelum tidur. Antara yang nak dimuhasabah, ucapan mulut kita ni. Berapa banyak yang kita cakap tak perlu dalam sehari. Okay. Muhasabah, azam besok pagi, besok punya hari, kurangkan cakap yang tak perlu. Itu benda yang perlu dimuhasabah juga. Antara benda yang perlu dimuhasabah. Okay. Dan sabda Nabi SAW, inna madinatul ilm wa aliyun babuha. Ini Nabi SAW menyebutkan tentang aku perbendaharaan ilmu dan Ali, Sayyidina Ali pintunya. Apa golongan ni yang istilahnya macam menyembah ataupun memperbesarkan Sayyidina Ali, golongan apa? Syiah. Ya. Ada ustaz dah bercakap pasal Syiah di sini? Ada. Antara 72 golongan yang tersasar akidahnya, ya. Dia ada kelompok-kelompok besar. Antara yang paling besar pecahan kelompok
72 golongan yang masuk neraka ialah golongan Syiah, antara yang paling besar pecahannya. Hakikatnya mereka lah golongan yang membenci Sayyidina Ali hakikatnya. Ya. Walaupun nampak secara zahir mereka orang yang membela Ahlul Bait, keluarga Nabi. Sayyidina Ali termasuk dalam keluarga Nabi, ya. Sayyidina Ali berkahwin dengan anak Nabi yang disayangi, Sayyidatina Fatimah, ya. Dapat cucu yang Nabi sayang, Hasan dan Husain. Padahal mereka lah orang yang paling membenci, memusuhi Sayyidina Ali hakikatnya, golongan Syiah ini, ya. Walaupun nampak macam mereka nak memperjuangkan, mereka nak membela, tapi hakikat di sebaliknya tidak. Antara yang ketara, mereka ini menolak, membenci sahabat Nabi, betul? Kalau tuan-tuan nak kenal ataupun nak test betul ke ataupun tidak, di depan mereka tuan-tuan cerita kebaikan Sayyidina Abu Bakar, kebaikan Sayyidina Omar, panas telinga, dia panas telinga. Dia tak boleh dengar. Bagi mereka Sayyidina Abu Bakar dan Omar ni orang jahat. Ya. Sepatutnya lepas Nabi wafat, kata dia, Sayyidina Ali jadi khalifah. Tapi Abu Bakar pula naik. Dia anti ni Abu Bakar ni. Lepas Abu Bakar wafat, dia lobby lagi Sayyidina Ali. Tiba-tiba Sayyidina Omar pula naik. Panas lagi dia. Ya. Sehingga golongan Syiah ni, mereka membuat satu doa laknat untuk Abu Bakar dan Omar. Dan golongan Syiah juga mereka terkenal dengan mereka-reka hadis palsu. Dia punya champion dia pakar dalam mereka hadis palsu. Antara yang dia buat, doa melaknat Sayyidina Abu Bakar dan Omar ni, doa khusus mereka buat. Mereka bagi hadis. Barang siapa yang membaca doa ini di waktu pagi, maka malaikat akan mendoakan keampunan dia sampai ke petang. Sedap dia. Ya. Nampak? Ini bahaya, ya. Jadi membenci sahabat, khususnya sahabat-sahabat yang muktabar seperti Abu Bakar dan Omar, membenci ataupun tidak mencintai sahabat, gugur iman. Betul? Iman gugur. Ya. Menolak sahabat, imannya tertolak. Dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, sahabat Nabi ni Amirul Mukminin khususnya, ya. Mereka ni khalifah setelah Nabi, itu jelas, ya. Mempertikaikan mereka itu kufur. Membenci sahabat kufur. Ya. Mereka ni radhiyallahu anhum, Allah redha mereka. Tiba-tiba kita benci. Dengan nama pun tak boleh. Okay. Ni Sayyidina Ali ni Allah ada beri kelebihan pada beliau, ya. Segi ilmu, Sayyidina Ali Allah bagi kelebihan sehingga Nabi bersabda demikian. Jadi antara golongan yang membenci ataupun golongan yang tersasar akidahnya, yang paling besar pecahannya lagi ialah Khawarij, ya. Jadi apabila Nabi bersabda demikian, aku ni berperbendaharaan ilmu, pintunya Sayyidina Ali, maka orang Khawarij ni macam tak puas hati. Maka tatkala mendengar segala orang Khawarij akan hadis ini, hasad mereka itu, rasa hasad pada Sayyidina Ali. Maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu dan berkata mereka itu, kita tanya ni akan dia, Sayyidina Ali ni, pada satu masalah. Ni 10 orang datang, kita semua tanya pada Sayyidina Ali masalah yang sama. Soalan kita sama, kita tanya dia. Nak tengok dia jawab macam mana. Dia jawab sama ke jawab lain-lain? Kalau jawab sama, tak boleh pakai ni. Tapi kalau cakap lain-lain, soalan sama, jawab lain-lain, ini hebat. Dia nak test Sayyidina Ali.
orang Khawarij ni. Maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawabnya, maka kita ketahuilah bahawasanya ia Sayyidina Ali memang alim. Sungguh seperti yang Nabi sabdakan bahawa Sayyidina Ali adalah pintu perbendaharaan ilmu. Maka datang seorang daripada mereka Khawarij itu dan berkata ia pada Sayyidina Ali, "Hai Ali," kata dia, "ilmu lebih afdal ataupun harta?" Soalan dia tu, bentuk soalannya ialah dia nak tahu ilmu lebih utama ke harta lebih utama. Nak tengok Sayyidina Ali jawab macam mana. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu lebih utama, lebih afdal. Dia tanya apa dalilnya? Jawab Sayyidina Ali, kerana ilmu itu pusaka nabi-nabi dan harta ni pusaka Qarun, Firaun, ya, Syaddad dan umpama mereka itu. Betul. Okey. Pergi, datang seorang lagi. Kemudian datang yang kedua bertanya seperti yang dahulu juga, ilmu ke ataupun harta lebih afdal? Sayyidina Ali kata ilmu. Kenapa? Ilmu afdal daripada harta kerana ilmu itu memelihara akan dikau dan harta engkau yang pelihara dia. Betul? Ilmu jaga kita tapi harta kita kena jaga dia. Betul. Datang orang ketiga pula. Tanya yang sama juga. Ilmu ke harta lebih afdal? Sayyidina Ali kata ilmu. Kenapa? Kerana empunya harta itu banyak seteru, banyak musuh. Ya. Dan orang yang mempunyai ilmu itu banyak taulannya, orang dekat dengan dia. Betul? Kalau banyak sangat harta, musuh banyak. Ya? Betul. Datang orang yang keempat pula tanya, ilmu ke harta lebih afdal? Sayyidina Ali kata ilmu juga. Kenapa? Kerana harta itu apabila engkau nafkahkan dia, kurang ya. Harta kalau bagi kurang. Kata tu takut nak bagi, ya. Sebab nampak kurang dia. Tapi ilmu apabila engkau nafkahkan dia, kamu bagi, bertambah dia. Ya. Jadi guru mengajar, dia bagi ilmu macam dia sedekah. Konsep sedekah ni Allah tambah. Betul? Nampak macam keluar, tapi hakikatnya Allah akan tambah. Betul. Kemudian datang orang kelima tanya ilmu ke harta lebih afdal? Sayyidina Ali kata ilmu. Kenapa? Kerana empunya harta itu diseru dengan nama bakhil dan cela. Dan empunya ilmu diseru dengan nama besar dan mulia. Betul. Datang orang yang keenam bertanya, ilmu ke harta lebih afdal? Sayyidina Ali kata ilmu. Kenapa? Kerana harta hendak dipelihara akan dia daripada pencuri. Betul. Takut kena curi harta kita kan. Tapi ilmu tiada dipelihara daripada pencuri. Siapa nak curi ilmu? Betul. Orang yang ketujuh pula datang tanya. Kita habiskan ni sampai 10 ni. Ilmu ke harta? Sayyidina Ali kata ilmu. Kenapa? Kerana ilmu, kerana empunya harta hisap akan dia pada hari kiamat nanti. Dan empunya ilmu disyafaat akan dia pada hari kiamat. Betul? Betul. Yang ke-8 pula datang. Tanya. Ilmu ke harta? Sayyidina Ali kata ilmu juga. Kenapa? Kerana harta ni binasa dengan lama masa. Dan ilmu ni tiada binasa dengan demikian itu. Ini sifat ilmu dengan sifat harta ni. Betul juga. Ya. Yang ke-9 datang bertanya, wahai Sayyidina Ali, ilmu afdal ataupun harta? Sayyidina Ali kata ilmu. Kenapa? Kerana harta mengeraskan hati. Biasa orang banyak harta ni, hati ni agak keras sikit biasanya. Tak semua, tapi kebiasaan. Sebab itu Nabi lebih takut umatnya ni diuji dengan kaya daripada diuji dengan miskin. Nabi lebih bimbang kalau umatnya lebih diuji dengan harta, lebih Nabi bimbang daripada diuji dengan kemiskinan dan kesusahan. Ya.
Seterusnya orang ke-9 tadi apa? Tadi yang ke berapa? Ke-8 ya. Yang ke-9 Nabi Sayyidina Ali kata harta mengeraskan hati dan ilmu menerangkan hati. Orang yang terakhir yang ke-10 datang tanya ilmu afdal atau harta? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta. Kenapa? Kerana empunya harta mendakwakan ketuhanan sebab hartanya. Siapa? Firaun. Dia punya harta kaya dia, Firaun sampai ngaku Tuhan. Nampak bahaya tak? Bahaya. Tapi empunya ilmu mendakwakan kehambaan. Ya. Makin berilmu makin tunduk, makin takut. Ya. Nabi. Ya. Sehingga kan Pak Nabi apa peristiwa yang hebat yang berlaku pada Nabi yang tak pernah berlaku pada Nabi lain? Peristiwa apa? Isra' Mi'raj, betul. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini Allah sebut apa pada Nabi? Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah gelar Nabi dalam peristiwa yang hebat ini. Allah gelar nama Nabi ini, Allah tak panggil yang mulia yang ini. Allah kata hamba. Ya. Padahal peristiwa yang paling hebat ni. Tapi Allah cakap, Allah sebut Nabi ini abdihi, hamba. Dalam kita punya ucapan hamba, kedudukan yang paling rendah, betul. Tapi hakikat hamba ini kedudukan yang paling tinggi rupanya di sisi Allah. Ya. Hamba Allah ni tinggi. Sehingga nama yang antara nama yang terbaik yang boleh kita beri pada anak kita ialah Abdullah. Ini nama paling baik yang boleh kita bagi pada anak-anak kita. Hamba Allah. Ya. Jadi yang ke-10 tadi, orang yang punya harta ngaku sampai jadi Tuhan, ya. Tapi punya ilmu mendakwa kehambaan. Betul. Ya. Kemudian kata Sayyidina Ali pada Khawarij yang 10 orang ni, Sayyidina Ali kata apa? Jikalau bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini, kalaulah kamu datang pada aku, tanya pasal ilmu ke harta, lebih afdal, nescaya kata Sayyidina Ali, aku jawab dengan jawapan yang berlain-lainan selama hidupku. Datanglah berapa ribu orang pun aku. Nampak? Ni. Maka apabila demikian, datanglah mereka itu semua 10 orang tadi masuk Islam sekaliannya. Sebab hidayah. Ya. Jadi kita ni ilmu ke harta kita ni? Ilmu harta cari juga. Harta ni istilahnya apa? Harta di tangan, di hati jangan. Itu ayat dia. Ya. Boleh dikelilingi harta, rumah mewah, kenderaan mewah, harta melimpah. Ya. Tapi di tangan, maknanya bila-bila boleh lepas. Tapi jangan sampai masuk sini. Bila dah masuk, payah nak keluar. Masuk dalam hati. Ya. Jadi istilahnya apa? Di tangan, di hati, jangan. Okay. Jadi insya-Allah pagi ini sampai di sini dulu. Semoga Allah bagi taufik pada saya dan kita semua. Yang kita muzakarahkan pagi ini dapat kita ambil iktibar, kita amalkan dan sampaikan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan thayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Hamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.